Selamat petang, salam sejahtera. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, menjelang PRU 15, yang menariknya apabila menjelang PRU ini ialah banyak cerita-cerita yang kita tak pernah tahu, banyak perkara-perkara yang dirahsiakan akhirnya ditonjolkan. Ada yang bersifat fitnah, ada juga yang bersifat benar. Kalau yang fitnah biasanya selepas PRU akan masuk mahkamah dan ada yang akan kena saman. Tapi yang bersifat benar pula ada juga yang masuk dalam mahkamah tapi akhirnya kebenaran tetap pada kebenaran dan yang salah tetap pada yang salah. Hari ini satu lagi pembohongan didedahkan menjelang PRU 15. Kali ini melibatkan satu parti politik yaitu PAS. Pembohongan ini berkaitan dengan rang Undang-Undang 355, yaitu PAS didedahkan telah berbohong. Menurut laporan yang kita bacakan ini, ada satu tulisan yang menyatakan bahawa RUU ataupun rang Undang-Undang 355 tidak sempat dibentangkan kerana Parlimen sudah bubar sedangkan RUU tersebut sedang atau berkenan sudah siap. Lalu diceritakan bahawa pada 26 Ogos 2022, Jemaah Menteri telah bersetuju secara prinsip dengan cadangan penggubalan rang Undang-Undang 355. Draft rang Undang-Undang 355 juga telah disemak dan diluluskan oleh bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara pada 7 Oktober 2022. Cuma tinggal nak bentang saja kata tulisan atau laporan tersebut. Benarkah rang undang-undang ini hanyalah selangkah sahaja lagi? Atau ianya hanya satu alasan kerana sudah 3 tahun PAS dalam kerajaan tapi masih gagal melaksanakan janji mereka? Itu persoalan besar yang akan kita jawab pada petang ini. Tapi sebelum itu sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan share video ini supaya semua orang tahu apa yang berlaku dengan rang Undang-Undang 355 yang dijanjikan PAS selama ini. Mari kita lihat proses bagaimana satu rang undang-undang itu boleh menjadi undang-undang. Pertama, Menteri berkenan merangka dasar. Kedua, Menteri menyediakan usul rang undang-undang dan dihantar ke Jabatan Peguam Negara, lalu berbincang dengan perbendaharaan dan kementerian berkenan. Ketiga, draft rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Keempat, draft dibawa ke Majlis Kebangsaan bagi Agama Islam MKI untuk kelulusan. Kelima, draft diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk berkenan Tuanku Raja-Raja Melayu. Keenam, draft dibawa semula ke Kabinet. Dan yang ketujuh, draft akan beratur masuk aturan urusan mesyuarat AUM Dewan Rakyat. Ke-8, bacaan kali pertama. Notis pemberitahuan tentang usul kepada Setiausaha Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Menteri membaca tajuk. Ke-9, bacaan kali kedua, rang undang-undang dibahaskan di Dewan Rakyat. Dengan ini, dalam bacaan yang kedua, mereka akan meneliti kepentingan dan kesan usul tersebut kepada rakyat. Selain itu, Menteri menjelaskan sebarang persoalan dan membuat undian sama ada menerima atau menolak undang-undang oleh Dewan Rakyat. Ke-10, peringkat jawatan kuasa. Di dalam peringkat ini, jawatan kuasa akan meneliti setiap fasa, jadual dan panduan secara terperinci dan membuat pindaan yang sesuai. Ke-7, bacaan kali ketiga dibaca di Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk dihantar untuk kelulusan dan mendapat undian majoriti untuk diluluskan sebagai akta. Ke-8,
diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 30 hari. Jika tidak diperkenan, rang undang-undang tetap akan menjadi undang-undang mengikut perkara 66 fasa 4. Warta kerajaan dicatatkan sebagai undang-undang bagi rang undang-undang sah dengan kuasa parlimen, dinyatakan tarik penguatkuasaan untuk diamalkan. Melihat kepada aliran di atas, jelaslah bahawa PAS baru saja berada di tangga ketiga. Masih jauh lagi, bukan hanya selangkah sahaja lagi. 3 tahun kerajaan, satu hal pun tak selesai. Ditulis oleh Hisam Fauzi, mantan pegawai tugas-tugas khas Parlimen, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dipetik daripada sahbudinhusin.com. Saudara-saudara, itulah dia pendedahan terkini yang aku kata tadi. Menjelang pilihan raya memang banyak perkara pembohongan, penipuan, persekongkolan atau apa-apa saja perkara yang memang kita tak pernah tahu, yang ahli politik cuba sembunyikan, yang ahli politik mungkin tak pernah dedahkan kepada kita semua. Jangan risau, semuanya akan didedahkan sedikit demi sedikit, satu persatu demi satu persatu semasa pilihan raya. Tidak perlulah kita risau untuk cuba mengorek, untuk cuba mengkaji, untuk cuba menyiasat, untuk mencuba membuat kajian, kerana ianya akan sendiri keluar melalui media massa ataupun melalui pengakuan atau pendedahan oleh ahli-ahli politik itu sendiri. Cuma saja ada yang bohong, ada yang tidak, ada yang disaman, ada yang tidak. Tapi yang didedahkan petang ini ditulis sendiri oleh mantan Hisam Fauzi, iaitu mantan pegawai tugas-tugas khas di Parlimen, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, berkaitan dengan rang Undang-Undang 355, di mana dikatakan PAS didedahkan telah berbohong. Dengan kesimpulan daripada 10 perkara yang saya bacakan tadi ialah, kita melihat aliran yang telah dibuat oleh PAS sebenarnya baru berada di tangga yang ketiga. Masih jauh lagi sebenarnya, bukan hanya selangkah saja seperti yang didakwa oleh PAS. 3 tahun jadi kerajaan, satu hal pun tak selesai, kata Hisam Fauzi, mantan pegawai tugas-tugas khas Parlimen. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Jangan lupa buang undi, undi jangan tak undi, undi jangan tak undi. Bye-bye.